Baik, kita mulakan. Hari ini kita belajar hadis yang ke-928. Tajuk dia Babul Qiradi. Babul Qiradi. Qiradi. Qirat, ya. Sekarang ni catatkan buat pengertian dulu. Qirat ialah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan pembahagian tugas. Dengan pembahagian tugas, seorang memberikan modal dan yang lain menjalankan atau pusingkan modal tersebut dengan syarat untungnya dibagi dua. Itu pengertian qirat. Mana seorang bagi modal, seorang lagi jalankan modal. Untung bagi dua. Baik ya, sekarang ni kita teruskan 928. Silakan baca. Jaka Maria boleh. Saya baca. Hadis 928 dari Suhaib bahawasanya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, 3 perkara ada berkat padanya: jual beli bertempoh dan berkirat dan campur bur dengan syair buat di rumah bukan buat jualan. Diriwayatkan dia oleh Ibnu Majah dengan isnad yang lemah. Ya, catatkan ya. Hadis 928 hadis lemah. Matan membolehkan memberi modal kepada orang lain. Hukum sebab mubah. Hukum sebab mubah. Baik. Hadis yang kita baca ini adalah hadis yang lemah. Lemah, dhaif. Ya. Disebut dhaif. Ya. Baik. Apa maksudnya? Ada 3 hal yang diberikan berkah oleh Allah akan diberi berkah dalam usahanya itu. Iaitu orang yang mau menjual barang dengan meminjamkan kepada pembelinya. Orang yang mau menjual barang dengan meminjamkan kepada pembelinya. Ya. Dia jual barang, ya, tapi ya dengan meminjamkan
kepada pembelinya. Yang kedua, orang yang mencampurkan gandum, syair tadi, gandum, dengan gandum yang lain untuk dibuat makanan sendiri. Gandum campur gandum. Tapi gandum lain lah. Ya. Contohnya tepung biasa, gandum, campur tepung beras. Ya. Dan ketiga, orang yang melakukan kerjasama dalam bentuk kirot, iaitu seorang memberi modal dan yang lain menjalankan modalnya. Dan kemudian untungnya dibahagi dua. Jadi oleh kerana kita mengambil tajuk kirot sini, maka dalam matan yang dicatat tadi, kita ambil bahagian kirot saja, iaitu membolehkan memberi modal kepada orang lain. Jadi berkaitan dengan kedudukan hadis ini, ia adalah hadis lemah. Ia tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Ya. Jadi hanya yang boleh diambil ialah bahagian, iaitu tentang memberi modal kepada orang lain. Kalau kita nak makanan, kita nak campur tepung gandum, campur tepung beras, itu terpulang lah. Tapi jangan dijadikan alasan kita buat macam ni berkat. Itu tidak boleh dijadikan alasan sebab hadis ini dhaif, lemah. Ustaz, dekat hadis 928 tu campur bor tu apa? Bor tu gandum. Oh. Syair gandum. Bor ni tepung jagung. Oh, tepung jagung. Jagung. Kan kita banyak tepung kan? Tepung sagu, tepung gandum, tepung apa lagi? Itulah, baca pun tak tentu bahara tadi. Jadi kalau kita nak campur, itu tak ada hal, tak ada berdosa. Kalau kita nak campur-campur. Tapi jangan jadikan alasan, kalau nak berkat, kita kena campur-campur. Itu tidak ada alasan lah. Tapi kalau nak buat, itu mubah, mana harus. Lagi? Ajar baca lagi, sambung. Hadis 929 dari Hakim bin Hizam bahawasanya adalah ia mensyaratkan atas seseorang apabila ia beri modal sebagai kirat. Jangan engkau gunakan modalku pada barang berjiwa dan jangan taruh dia di laut dan jangan engkau bawa dia ke tengah perjalanan air bah. Jika engkau berbuat sesuatu dari yang demikian, maka engkau tanggung modalku. Diriwayatkan dia oleh Daraqutni dan rawi-rawinya Sikot. Sikot itu mana kepercayaan. Baik, 929 hadis sah. Matan boleh mengadakan sesuatu syarat. Saya ulang matan dia. Boleh mengadakan sesuatu syarat terhadap orang yang diberi modal. Terhadap orang yang diberi modal. Hukum mubah. Baik. Orang yang memberi modal, apa keinginan dia? Keinginan dia supaya modalnya jangan hangus. Kalau boleh dibagi modal, boleh memberikan keuntungan. Dan keuntungan itu boleh dibagi dua.
Jadi orang yang punya modal atau punya duit, ya contohnya, dia berhak memberikan syarat kepada orang yang diberi modal. Ya. Dia boleh bagi syarat. Contohnya orang ni, dia bagi syarat, dia kata, ya modalku jangan beli untuk barang-barang bernyawa. Kan barang bernyawa ni risiko. Dia boleh mati. Ya, kalau mati kan masalahnya akan menghabiskan modal. Ya, merugikan. Satu. Yang kedua, dia beritahu, ya, jangan dipergunakan, ya, dipergunakan untuk usaha ke laut, ya. Ke laut katanya. Ya. Jadi artinya, ya, risiko dia tinggi, ya, kalau ia ke laut. Yang ketiga iaitu banjir yang kau bawa dalam perjalanan banjir. Jadi ya modal, ya, supaya modalnya tidak rugi, dia tidak rugi dari segi pemberian modal tu. Jadi tak ada salah kalau dia bagi syarat untuk sama-sama untung. Ya, kalau modal habis, semua habis kan rugi. Yang paling rugi yang memberi modal lah. Dia bagi modal banyak tapi tak jadi pun, tak ada hasil. Jadi rugilah. Jadi tak ada salahnya kalau dia memberikan syarat-syarat tertentu yang munasabah, yang logik. Ya. Lagi 229. Ada 929A Ustaz. Ada A, okey. Saya baca. Hadis 929A. Dan Malik berkata di dalam kitabnya Muwatta dan Ala bin Abdurrahman bin Yaqub dari bapaknya, dari datuknya, bahawasanya ia pernah berdagang dengan modal Uthman atas syarat bahawa keuntungan itu dibahagi antara dua orang, dan iaitu mauquf yang sahih. Catatkan hadis 929A, hadis sah. Matan, pemberi modal boleh mengambil keuntungan dari hasil modalnya itu. Hukum mubah. Mana harus? Mubah tu harus. Contohlah, kita beri modal 100. Daripada modal 100 tadi, dia sudah mendapat 150. Artinya, sekarang dah lepas dah modal. Ya. Dapat untung 150. Jadi, ya, kemudian 100 modal, 50 untung. Jadi 50 ni bagi dua lah. Yang punya modal 2,5, yang menjalankan 2,5. Modal yang menjalankan tak boleh ambil, sebab modal tu hak yang memberi modal. Ya, dia boleh ambil daripada keuntungan itu. Itu ceritanya. Inilah bab qiraat. Sekarang kita masuk tajuk baru. Ya, hadis yang ke-930 ni. Tajuk dia babul musaqati
Tupi Wal ijaroti. wal Ijaroti. ijah. Saya ulang, babul musaqati wal ijaroti. Okey. Wal ijarati. Wal ija. Ijarati. Ijah kan? Ija alif bawahi. Ya, ya. Wal ijaroti. Okey. Sekarang catatkan pengertian dulu. Musaqah ialah musaqah ialah memberikan sawah Memberikan apa Ustaz? Sawah. sawah Sawah. atau sawah padi. Sawah padi. Sawah padi, sawah atau ladang untuk dipajak. Orang lain. Dengan syarat hasilnya dibagi dua atau sesuai dengan perjanjian. Yang kedua, ijarah. Yang kedua, ijarah. Ijarah ialah mengupah seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu atau menyewa sesuatu untuk dipergunakan dalam kerja. Itu pengertian musaqah dan ijarah. Sekarang dia catatkan apa nak baca hadisnya. 930. Saya baca Ustaz. Okey, sila. Hadis 930 dari Ibnu Umar bahawasanya Rasulullah SAW telah lakukan muamalah kepada penduduk Khaybar dengan separuh hasil yang keluar dari buah atau biji-bijian. Muttafaqun alaih. Ya, catatkan ya. Hadis 930 hadis sah. Matan boleh bermuamalah. Boleh bermuamalah dalam braket kerjasama dengan orang lain tentang tanam-menanam dengan syarat hasilnya dibagi dua. Hukum mubah.
Dapat catat tak? Atau laju sangat? Boleh. Boleh, ya. Okey. Baik. Hadis yang dibaca tadi, Rasulullah SAW telah menyerahkan tanahnya yang ada di Khaybar, ya, untuk diusaha oleh penduduk Khaybar dengan perjanjian hasilnya dibagi dua. Ada tanah bolehlah, ya. Tanah itu diusahakan, ya, kemudian hasil daripada hasil tadi, keuntungannya dibagi dua, ya. Atau disewakan, atau maknanya makan sewa sajalah. Kalau seandainya kita tak mampu nak bertani, maka kita sewakan kita punya tanah tadi untuk dijadikan pertanian. Jadi kita hanya mendapat sewaan tanah saja. Tapi kalau seandainya perjanjian kita, hasil dibagi dua, mungkin itu boleh lebih daripada sewaan, ya. Mungkin sewaan 300. Tapi kalau daripada keuntungan tu mungkin lebih daripada 300. Jadi terpulanglah kepada tuan punya tanah. Tapi tidak ada salahnya kalau berbuat demikian. Sebab Rasul sendiri pun dia telah melakukan demikian. Ini hadis 930. Kemudian 930A. 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 Dan pada satu riwayat bagi keduanya, mereka, yakni penduduk Khaybar, minta kepadanya, pada Rasulullah Nabi, supaya ia biarkan mereka padanya, yakni Khaybar, dengan syarat bahawa mereka akan kerjakan tanah itu dengan mendapat separuh dari buah-buahannya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka, kami biarkan kamu padanya menurut syarat itu selama kami kendaki. Maka mereka tetap padanya, yakni di Khaybar, hingga Umar keluarkan mereka daripadanya. Ya, catatkan 930A. 930B ada B pula. Baca sekali. Baca. 930B. Dan bagi Muslim bahawasanya Rasulullah SAW beri kepada Yahudi Khaybar kebun kurma Khaybar dan tanah-tanahnya dengan perjanjian mereka akan kerjakannya dengan modal mereka dan buat mereka separuh daripada buahnya. Baik, catatkan, samakan dengan 930 ya. 930AB ni letak sama dengan 930, hukumnya sama. Ya. Sama. Sama. Tak payah tulis. Letak saja. Tak payah. 930, 930A, 930B. Sama hukum. Okey, hanya nak memberi penerangan saja 930A ni. Nabi pernah memberikan pengusaha tanah Khaybar kepada penduduk Khaybar. Ya, Khaybar ni tempatnya di Madinah. Dan baginda kemudian membagi dua hasil penuaian dari tanah tersebut dengan pengusahanya. Tetapi kemudian penduduk Khaybar diusir dari tempat itu oleh Umar Al-Khattab. Ini 930A. 930B pula, orang yang mengusahakan sawah atau ladang orang lain dan dengan modal pengusahanya, maka pemilik tanah sawah boleh mendapatkan separuh
dari hasil tanamannya atau sesuai dengan perjanjian. Contohnya, misal kata perjanjiannya begini, saya ada tanah, tapi saya tak ada modal. Jadi kau usahakanlah. Ya, bila diusahakan, ya maka ya dia kata yang nak mengusahakan ni, dia kata kita kena bagi 3 lah. Maknanya saya 2, yang punya tanah 1. Sebab apa yang mengusahakan 2? Sebab dia kena keluar modal. Ya, modal ya untuk mengerjakan, ya, modal baja, modal air dan macam-macam lah. Jadi ya 3 keuntungan tu dibagi 3. 1 untuk tuan punya tanah dan 2 untuk yang mengusahakan sebab dia yang mengeluarkan modal. Ya, jadi hal itu tidak ada salahnya. Ya. Apa cerita tentang Yahudi ya, yang mengusahakan tanah di Khaybar itu dihalau oleh Umar? Sebab mereka ni subahat ya, nak menjatuhkan Nabi. Dia subahat dengan orang musyrikin ya, untuk menyerang Madinah. Menyerang Madinah orang musyrikin. Rupanya orang Yahudi Khaybar ni subahat. Ya. Itu dihalau oleh Umar. Jadi sejak tu ya, dia tidak ada duduk di Khaybar. Jadi Khaybar ni rumah-rumah mereka ditinggalkan kerana mereka rahsia mereka dah pecah. Ya. Sebelum dapat diserang dia dah lari dulu. Jadi barang-barang banyaklah ditinggalkan. Ya, termasuk rumah ya, dan segala barang-barang ya, yang ada di Khaybar. Itu ya, orang Islam bersama dengan Nabi mendapat harta rampasan yang banyak tanpa susah payah. Ya. Itu ceritanya. Lagi 931. Saya baca Ustaz. Sila. Hadis 931 dari Hanzalah bin Qais. Ia berkata, saya bertanya kepada Rafi bin Hadid tentang menyewakan bumi dengan emas dan perak. Maka ia berkata, tidak salah. Adalah orang-orang di zaman Rasulullah SAW menyewakan bumi dengan barang-barang yang tumbuh di perjalanan air dan yang tumbuh di pangkal-pangkal solokan dan dengan beberapa macam dari tumbuh-tumbuhan. Lalu binasa ini selamat itu dan selamat ini. Binasa itu dan tidak ada bagi manusia sewa menyewa melainkan ini. Oleh yang demikian, ia larang padanya. Adapun sesuatu yang maklum dan ditanggung, maka tidak salah. Diriwayatkan oleh Muslim. Okey, 931 boleh catatkan hadis sah. Matan boleh mengumpul orang bekerja dengan sesuatu yang tertentu dan terjamin. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, saya mau balik ya. Hadis 931. Maksudnya, bila seorang pemilik sawah contohnya atau kebun mengupahkan pengusaha sawahnya atau ladangnya kepada orang lain,
Dan kemudian si pengusaha itu mengalirkan air ke sawah atau ladang daripada saluran, tetapi kemudian merosakkan tanaman-tanaman yang dilalui air itu. Maka kerugian atas kerosakan tanaman itu menjadi tanggung jawab orang yang mengalirkan air atau sesuatu dengan kebiasaan yang berlaku di suatu tempat. Dan apabila ternyata hal semacam itu tidak dibebankan kerugiannya kepada orang yang mengalirkan air, maka agama pun tidak memandang sebagai ketetapan yang keliru. Jadi orang yang mengakibatkan kerosakan tanaman orang lain kerana mengalirkan air melalui tempatnya, maka ia bertanggungjawab untuk menggantinya atau ditentukan menurut kebiasaan yang berlaku di tempat itu. Contohlah Contoh kalau sawah ni, dia ada tempat saluran air. Kemudian kalau kita nak masukkan air ke sawah kita, maka kita akan buat satu selokan nama dia. Atau kita buat jalan air itu supaya masuk daripada sungai itu, masuk ke sawah kita. Dan kemudian yang lain-lain pun macam itulah. Tapi seandainya kita silap, kita salah. Contoh orang depan ni dah bertanam sayur. Kita pula yang belakang, kita tersilap, atau tersalah cara mengalirkan air, dahlah masuk ke kawasan tanaman sayur tu, air tu. Dah banyaklah kerosakan pada tanaman orang itu. Jadi berdasarkan hadis ini katanya, kita kena bertanggungjawab atas kerosakan itu. Jadi apa tujuannya hadis ini? Kita suruh berhati-hati. Jangan kita main leka atau sok sendiri. Kita kena ingat orang lain punya tanaman. Supaya ia tidak rosak, kita kena perhatikan atau hati-hati ketika kita mengalirkan air ke tempat kita. Macam itulah bahasanya. Lagi 931A, ada 931A pula. Tadi baca lagi. 931A, saya sambung Ustaz. Dan padanya ada keterangan bagi larangan yang mutlak pada menyewakan tanah yang tersebut di hadis mutafaq alaih. Okay. Baik, catatkan sama dengan tadi 931, sama hukum. Jadi artinya, dalam hal menyewa tanah, dia kena jelas maksudnya kena jelas dia punya harga. Contohnya misal kata dia ada orang sewakan tahun, sewakan tahun. Contohnya dulu dia sewakan 1 tahun 200. Dia sewakan 200 tu besarlah. Jadi contoh sekarang ni, contohnya satu tahun 5,000. Contohlah 1 tahun 5,000. Jadi bagilah 1 bulan berapa? 5,000 kali 12 bulan. Jadi di situ tidak memberatkan lah. Jadi si yang punya sawah ataupun yang punya ladang ini, yang menyewakan ini, dia tidak berhak mengambil hasil sebab hasil itu kepunyaan orang yang menyewa. Tapi dia kata kalau misal kata ada sayur, kita tak boleh ambil sayurnya. Kalau kita nak, kita beli
sayur daripada dia, walaupun tanah kita kena beli sayur daripada dia, ataupun kita minta, ya, kalau dia bagi, ya. Saya ni tuan tanah ni, boleh tak saya nak minta, nak rasa kau punya tanaman ni? Cara baik lah, cakap cara baik macam tu. Tak apa. Silakan. Okey. Macam tu tak apa. Ya. Jangan pula, ya. Ini tanah saya berhak ambil, saya suka saya lah. Saya nak ambil. Ini dah kurang ajar ni. Tuan tanah ni dah kurang ajar ni. Ya. Jadi cara macam tu tak. Tapi Ustaz nak tanya, kata tanah tu tanah kita, kita buat perniagaan sayur udang. Kalau kita sebagai owner, kita boleh ambil tu, kita kena beli juga. Kalau yang buat dia tanah kita, kita kena beli atau kita minta? Tak, tanah kita, tapi kita yang buat perniagaan. Kita tanam, kita bela udang, kita bela sayur untuk kita jual lah. Tapi boleh tak kita sebagai owner kat situ, kita ambil? Boleh? Boleh lah. Boleh lah. Pasal boleh lah, nak tanya kita yang modal. Kita yang modal. Okey. Jadi sekarang ni maksudnya ada pekerja lah maksudnya. Ada pekerja lah. Semua pekerja tu ada pekerja lah, pekerja kita lah kata. Jadi kita pergi sana, kita boleh ambil ke atau macam tu tak ada salahnya lah. Kita ni tauke. Kita tauke je lah. Kita tahu tak ada Ustaz hal buat lah. ni. Kan sebab nak makan udang ambil je. Okey. Macam kuli tu pekerja ya. Tapi kuli dia tak boleh ambil. Ya, kuli dia kena minta izin. Pekerja tak boleh ambil lah. Macam tauke tak apa. Ya. Kecuali lah macam tadi tu mana kita punya kebun tapi yang mengusahakan orang lain. Orang lain. Itu kita dah jadi apalah. Jadi orang asing lah kiranya. Jadi orang asing. Macam di Tanjung Karang tu kan. Sawah-sawah dia orang ada sawah tapi tak ada siapa nak usahakan. Jadi ada syarikat yang mengusahakan. Ya. Tuan punya sawah ni depan ada padi. Tapi terpaksa lah beli beras kat kedai. Sebab bukan padi dia. Ya. Jadi tak adalah mahal sangat pun. Ya. Sewa dia 200.5 macam tu. Ya. 200.5. Jadi nak makan, nak rasa beras kena belilah. Beli kat kedai. Walaupun depan tu sawah padi dia. Tapi bukan diusaha. Macam tu lah kita jadi asing dah. Yalah. Okey, 932. Silakan. Siapa ni baca? Kemarin lah habis kan. Okey. Hadis 932 dari Sabit bin Dahak bahawasanya Rasulullah SAW larang muzarah, tetapi memerintah muajarah, tetapi memerintah muajarah. Ini muzara'ah, tetapi memerintah muajarah. Diriwayatkan dia oleh Muslim juga. Okey, catatkan dulu hadis 932. Hadis 932 hadis sah. Matan dilarang muzara'ah
mutlak Ulang Ustaz. dilarang muzara'ah Ya. secara mutlak. Secara Tetapi pengkhususannya ada di hadis 931. Hukum sebagai satu ketentuan. Buat nota Buat nota bawah. Muzara'ah ialah Muzara'ah Muzara'ah ialah ialah menyerahkan sawah atau ladang kepada pengusaha dengan ketentuan bagi hasil atas buah-buahan atau tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut. Ini muzara'ah. Kita ada apa? Ada tanah. Tetapi dalam perjanjian, orang suruh orang usahakan. Dia pun diusahakanlah. Dan dengan syarat, kalau saya nak mengambil sayur-sayur ni, atau buah-buahan ni, tidak payah saya nak berbeli pula. Jadi tak ada sewaan, tapi hanya kita sebagai tuan punya tanah, kita boleh ambil buah-buahan atau tanam-tanaman hasil di situ. Itu mengikut perjanjiannya macam tu. Mana boleh. Itu sebagai sewaan lah. Sewaannya kita mengambil hasil kat situ. Yang diusahakan. Contoh kita nak masak sayur. Kita petik je lah sayur kat situ. Macam tu lah. Jadi itu dikira sebagai sewaannya lah. Itu namanya muzara'ah. Satu lagi mu'ajarah. Catatkan mu'ajarah ialah menyewakan tanah atau sawah atau ladang kepada orang lain. Itu dikatakan mu'ajarah. Mana kita sewakan, dia dah, kalau dia tanam sayur ke apa, kita tak boleh nak mengambilnya. Sayuran tu kecuali kita minta kat dia, mereka ataupun kita beli. Lagi satu hadis 933 dari Ibnu Abbas, ia berkata Rasulullah SAW pernah berbekam
dan memberikan kepada yang membekam iaitu upah, dan sekiranya haram nescaya tidak ia memberikannya. Diriwayatkan dia oleh Bukhari. Ya, 933 cantikkan hadis sah. Matan, boleh memberi upah kepada tukang bekam. Hukum mubah. Zaman Nabi, salah satu perubatan, salah satu perubatan yang dikira Nabi pun lakukan juga, iaitu bekam. Sebab bekam ni salah satu daripada perubatan yang baik. Apa tidaknya, kalau perempuan biasanya masa muda, dia bertukar darah, adalah darah baru. Kalau lelaki pula tak pernah tukar pun darah dia, darah itu seumur hidup. Kalau perempuan dah lanjut pun sama juga, dah tak bertukar lagi dah darah itu. Jadi dengan cara berbekam ni kita dapat mengeluarkan darah kotor, maka ia bertukar dengan darah yang baru. Berbeza kita derma darah, itu lain. Berbekam dengan derma darah ni ada beza dia, sebab berbekam ni dia mengambil poin-poin di mana-mana, yang tempat yang mana darah itu benar-benar gelap ataupun hitam, artinya tempat tu kotor. Bila dipam, darah tu gelap, artinya tempat tu sesuai untuk dibekam. Tapi kalau seandainya dipam dia merah saja, itu tidak perlu dibekam, tidak perlu diambil darah dia atau dikeluarkan darah dia. Itu sebagai pam angin saja. Jadi bayangkan, dengan cara itu kita dapat mengeluarkan darah-darah kotor. Kan salah satu yang baik berbekam ni. Tapi berbekam ni juga tengok tempat lah. Kalau ada setengah tu berbekam, caranya tu kotor pun ada. Kotor ni maknanya tempat untuk ada bekas-bekas yang tidak dicuci, hanya dilap sahaja kadang. Jadi carilah yang betul-betul mahir dan bersih, sebab perubatan ni perubatan yang bagus sebenarnya. Kita dapat mengeluarkan darah kotor. Tapi hal ini kita jangan, maknanya berbekam ni jangan kita pandang ringan ataupun kita pandang bawa mata sebelah. Sebenarnya berbekam ni besar dia punya hikmah dia. Sebab itu zaman Nabi dulu pernah terjadi yang mana mereka nak mengeluarkan keracunan, diperintahkan para sahabat suruh berbekam. Pernah ada cerita, pernah Nabi dijamu oleh perempuan Yahudi. Perempuan Yahudi. Dia ajak Nabi lah makan bersama dengan para sahabat. Makan, pada masa itu dia potong kambing. Jadi makanlah kambing. Itu salah satu daripada makanan yang istimewa, iaitu kambing. Jadi selepas makan, Nabi tanya dengan perempuan Yahudi tadi, adakah engkau letak racun pada kambing ni? Kata perempuan tu, benar.
Iya, terperanjat Nabi. Ya. Jadi tak racun. Kenapa kalau tak racun? Saya nak buktikan kalau Tuhan, dia utusan Tuhan, Tuhan tentu tidak mati, kata dia. Nabi pun menggelabah jugalah. Siapa yang tak mati kan? Nabi pun kena racun mati juga kan? Jadi Nabi manusia biasa, bukan kebal. Ya. Jadi bila dengar macam tu kenyataan yang betul, ya, tak bohong, Nabi perintahkan para sahabat berbekam, termasuk Nabi pun berbekam. Itulah salah satu daripada dia nak menyelamatkan daripada bisa racun itu. Dan dikisahkan juga ketika Nabi wafat, Nabi nak wafat, Nabi cakap dengan Aisyah. Dia kata, aku ni masih terasa lagi bisa racun Yahudi itu. Dia kata. Rupanya kesan dia memang lama lah. Ya. Kata Nabi masih terasa lagi bisa dia tu. Ya. Jadi dengan cerita hal bekam ni, ya, kita jangan ambil dia sebagai remeh, ya, atau ambil ringan. Tapi hakikatnya salah satu perubatan yang paling bagus. Ya. Lelaki ke perempuan ke tak kisah. Ya. Bekam. Ya, ada poin-poin dia. Sebab kita ni kan maklumlah yang saya katakan tadi, kita ni dah tak bertukar-tukar darah.